Cikgu minta seorang wakil untuk baca doa. Ada volunteer tak? Siapa-siapa kalau boleh pelajar lelaki untuk baca doa? Ada volunteer untuk baca doa? Tengok ada pelajar lelaki siapa? Muhammad Amzar ada, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Ali Farhan, Nazrul Faridin mungkin boleh volunteer untuk baca doa sebelum kita mulakan kelas pada malam ni. Doa kan? Nazrul, boleh baca doa? Boleh. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan aku kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Kita akan mulakan kita punya bimbingan pada malam ini untuk tajuk janjang. Okey, sebab cikgu difahamkan yang pada minggu ni dah ada sekolah yang dah mula peperiksaan percubaan dan ada yang mula pada minggu depan. Okey, so cikgu harap revision kita untuk tajuk janjang pada malam ini sedikit sebanyak dapat bantu kamu untuk matematik tambahan nanti. Okey. So, sekejap cikgu share screen. Okay. Baiklah. Okay. Pada malam ni, cikgu dah sebut tadi, kita akan buat revision untuk tajuk janjang. Jadi sebelum kita mulakan dengan soalan, okay, ada tak di antara kamu yang dah sempat download, dah sempat print lembaran kerja yang disertakan tadi? Kalau siapa-siapa yang sempat print ataupun download ataupun whatever, boleh tengok lembaran kerja yang cikgu sertakan. Tapi kalau tak sempat download lagi, no problem. Tak sempat download lagi, boleh saja cikgu akan paparkan soalan dia sebentar lagi. So nanti kamu just ambil important point saja, poin-poin yang penting, dan tengok macam mana teknik untuk kita selesaikan soalan meliputi janjang. Okay. Kita buat sedikit revision. Untuk tajuk janjang siapa boleh bagi tahu cikgu, janjang ada berapa jenis? Dua. Okey, semua orang macam memang dah tahu janjang. Bila kita bercakap pasal janjang ataupun dalam bahasa Inggeris progression, janjang kita ada dua jenis. Okey, yang pertama janjang apa? Aritmetik. Okey, yang pertama adalah janjang aritmetik. Yang kedua? Geometri. Okey, terima kasih. Okey. So jangan malu, jangan segan. Boleh respon saja. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kalau salah kita betulkan. Kalau betul, kawan-kawan yang lain pun boleh mendapat manfaat. Okey. Ada perbezaan yang ketara untuk janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Tapi dalam kedua-dua janjang ni, okey, ada juga yang sama. Okey, dalam janjang aritmetik ini untuk sebagai revision, kamu mungkin dah jelas pun benda ni, tapi mungkin ada yang terlupa sebab janjang ni kita belajar waktu tingkatan 4 dulu kan, which is last year. Okey, untuk janjang aritmetik, dia biasanya siri yang melibatkan penambahan ataupun penolakan. Maksudnya kita boleh tengok satu siri, dia punya perubahan antara satu sebutan ke sebutan yang lain, kita boleh nampak konsisten. Macam contohnya, cikgu bagi satu contoh untuk janjang aritmetik. Mungkin kita boleh nampak 2, 5, 8, 11. Okey, kita nampak macam mana siri ni berkembang. Apa yang berlaku? Macam mana daripada 2 kita dapat 5, daripada 5 Tambahan kita dapat 3. 8. Kita Tambah tambah 3. berapa? Tambah 3. Okey. Okey, tambah 3.
Ini pun kita tambah 3 juga kan. Okey, untuk janjang geometri pula, dia punya perubahan biasanya melibatkan operasi darab ataupun bahagi. Okey, kita ambil contohlah. Kita ada 2, lepas tu kita ada 4, lepas tu kita ada 8, lepas tu kita ada 16, lepas tu kita ada 32 dan seterusnya. So kalau kita tengok sequence ni, apa yang kita boleh buat kesimpulan? Macam mana daripada 2 jadi 4, 4 jadi 8, Pendarahan dua. kita mendarab, Dua. kita mendarab 2. Okey, yang ni contoh yang simple lah untuk menerangkan apa dia janjang aritmetik, apa dia janjang geometri. Okey, untuk janjang aritmetik dan geometri, untuk dua-dua ni yang ada benda yang sama, ada benda yang berbeza. Yang sama, dia punya A. A ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa dia A? A tu singkatan untuk apa? Sebutan pertama. Sebutan pertama. Okey, betul. Untuk janjang geometri pun sama. Dia pun ada A iaitu sebutan pertama. Tapi untuk janjang aritmetik, perbezaan yang tambah 3 semua ni kita panggil dia sebagai D. Apa dia D? Beza sepunya. Beza sepunya. Okey. Tapi untuk janjang geometri, kita panggil dia sebagai R. Okay. R ni apa? Nisbah sepunya. Nisbah sepunya. Okay, good. Okay, jadi macam mana kita dapat D? T4 tolak T3, T2 tolak T1. Kita boleh dapatkan D dengan cara sama ada kita ambil T4 tolak T3, T3 tolak T2 ataupun T2 tolak T1. Kita ambil sebutan tu kita tolak dengan sebutan yang sebelumnya. Kamu boleh ambil, nak ambil T10 tolak T9 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, tapi untuk R pula macam mana kita dapat? Kalau beza T2 bahagi T1. yes, kita boleh ambil T2 bahagi T1, nak ambil T4 bahagi T3 pun boleh, nak ambil T10 bahagi T9 pun tak ada masalah. Okey, jelaslah semua setakat ni untuk janjang aritmetik dan janjang geometri? Jelas, okay, very good. Alright, so bila kita dah tahu kita dah boleh bezakan apa dia janjang aritmetik dan janjang geometri, seterusnya kita tengok pula formula yang ada dalam janjang aritmetik dan janjang geometri. Okay, scroll up. Alright, untuk janjang aritmetik, okay, kita ada satu formula iaitu formula Tn. Okay, formula Tn ni sebenarnya formula untuk sebutan ke N. Daripada dua ni ada. Cuma formula dia sedikit berbeza. Okey, sebutan ke N iaitu Tn. Tn untuk janjang aritmetik. Okey, kalau tak silap cikgu, untuk SPM yang terbaru, sekejap cikgu tengok, minta maaf. Tengok senarai rumus okey. Okay, nasib kamu bernasib baik sebab untuk SPM kali ni formula untuk janjang dia masih bagi, iaitu formula yang ketiga dan keempat dan juga formula yang kelima dan keenam. Okay. Formula yang ketiga keempat ni untuk sebutan ke N, formula yang nombor 5 dengan nombor 6 ni formula hasil tambah N yang pertama. Okay, cuma satu lagi formula dia tak bagi. So it's good kalau kamu terlupa, kamu boleh rujuk di depan kertas soalan kamu nanti. Tapi lebih baik kalau kamu boleh hafal. Okay. Untuk TN janjang aritmetik jangan confuse. Bila kita buat benda ni, benda pertama yang kita kena tahu adalah janjang apa yang dia uji kita. Bila kita dah confirm janjang yang dia uji, baru kita boleh tahu nak pakai formula mana. Lagi janjang tu janjang geometri, tapi pergi pakai formula janjang aritmetik. So tak betul lah macam tu. Okey, untuk janjang aritmetik, dia punya formula Tn, A tambah N tolak 1 D. N ni sebutan. Contohnya kalau kita nak cari T10, N kita akan gantikan dengan 10. A tadi sebutan pertama. Okay, dalam kes ni yang ni lah sebutan pertama dia T1.
Beza sekunya dia yang 3 tadi tu. Okay. Manakala untuk janjang geometri pula, Tn dia diberi oleh A, R, N tolak 1. Sebutan pertama kita darab dengan nisbah sekunya, tapi nisbah sekunya ni kita kena kuasakan dengan N tolak 1. Okay. Yang tu untuk sebutan ke N. Lepas tu dia ada satu lagi formula yang boleh dikatakan yang selalu tengok nak pakai pen color apa pula. Okey. Go for green lah. Tak pakai lagi. Okey, dan satu lagi kita ada hasil tambah. Okey. Ini untuk refresh saja. Mungkin ada yang dah tahu tapi kita nak ingat kembali hasil tambah N sebutan yang pertama. Okey. Okey, untuk hasil tambah N sebutan yang pertama. Okey. Jadi kalau Tn sebutan ke N, hasil tambah Sn, hasil tambah sum. Sn untuk janjang aritmetik senang saja. N per 2, A tambah N tolak 1 darab dengan D. Okay, ini formula dia. Tapi untuk janjang aritmetik geometri dia ada 2. Satu Sn dia A. Kamu perasan tak dia bagi 2 kat sini? R kuasa N tolak 1 dengan R tolak 1, A 1 tolak A. Kita tengok apa beza antara dua-dua ni. Yang pertama, okay, A kuasa R N tolak 1 per R tolak 1. Yang ni untuk kes R lebih besar daripada 1. Contohnya kalau kamu dapat R dia 2, so kita pakai formula ni. Tapi kalau kamu dapat R kamu kurang daripada 1, contohnya 1 per 2. Okay, so kita akan ambil 1 tolak A darab 1 tolak R kuasa N, 1 tolak R. Ini kes untuk R kurang daripada 1. Okay, boleh kita ikut setakat ni? Boleh. Okay. Yang lain boleh Boleh ya? ke? Boleh, okay, boleh, Alhamdulillah. Okay, tapi untuk janjang geometri, sorry dia dah tak nampak dah sebab apa? Cikgu makin ke bawah, dalam makin ke bawah makin sengit pula. Patutnya satu line dia dah jadi macam sengit je untuk janjang geometri tu. Okay, untuk janjang geometri dia ada satu lagi yang special. Benda ni tak ada di janjang aritmetik. Itu apa? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang special dekat janjang geometri? Dia ada apa? Cikgu bagi clue. Dia hasil tambah juga. Tapi dia hasil tambah apa? Yes, hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia sum to infinity. Okay. Dah masuk kawasan orang dah. Okay. S infinity. Simbol macam infinity tu kan. Okay. Apa formula untuk sum to infinity? Hasil tambah ke tak terhinggaan. Dia tak bagi dah dalam senarai formula. Apa dia? Cuba ulang lagi sekali. A per 1 tolak R. Yes, A per 1 tolak R. Tapi yang ni dia ada syarat dia juga. R dia mesti di antara 1 kurang dari, negatif 1 kurang daripada R kurang daripada 1. Okay, kalau untuk R yang besar tak boleh lah. Okay, nanti kita akan tengok. Cikgu rasa dalam soalan yang cikgu akan bincangkan nanti, ada hasil tambah ketak terhinggaan juga yang kita akan guna. Okay. Boleh ikut setakat ni? Boleh kita mulakan? Boleh. Okay, so jadi malam ni cikgu tak akan buat one by one macam mana daripada basic kita nak selesaikan janjang aritmetik dan janjang geometri. Sebaliknya kita akan terus tengok soalan-soalan percubaan negeri tapi bukan tahun 2021, percubaan negeri yang sebelum-sebelum ni pernah diuji. Kita mungkin boleh dapat sedikit gambaran macam mana bentuk soalan yang mungkin diuji berkaitan dengan tajuk janjang. Okay, semua ready? Bersedia dengan pen dan kertas dan kalkulator? Ready, cikgu. Yang penting kena ada kalkulator. Tak ada kalkulator menangis kita. Okay.
So kalau ready, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Sempat salin kot noh yang cikgu tulis tadi? Sempat ke? Ke ada yang belum? Kalau belum boleh bagi tahu cikgu. Okey. Alright. Teruskan saya cikgu. Teruskan. Okey, teruskan. Okey, kita tengok soalan respon terhad. Okey, soalan respon terhad ni, soalan ni mungkin diuji di kertas 1. Okey, kalau ikut format baru. Manakala soalan respon terhad berstruktur ni mestinya diuji di kertas 1 dan kertas 2. Respon terhad berstruktur ni dia kira macam mana tau. Respon yang kita panggil soalan yang ada anak-anak tu. Kalau soalan respon terhad ni, soalan tu sajalah. Dia tak ada pun soalan tambahan lain kat bawah. Okey, kita tengok soalan respon terhad, soalan yang pertama untuk tajuk janjang. Cikgu pun tak tulis janjang apa. Jadi cikgu bagi peluang untuk kamu baca. Okey. Boleh nampak ke semua orang soalan ni? Cikgu dah besarkan sampai 172 peratus pembesaran dia. Okey. Siapa yang ada kertas boleh rujuk kertas dia. Kalau yang tak ada boleh baca soalan kat depan ni. Soalan ni adalah soalan percubaan MRSM tahun yang sebelum-sebelum ni. Okey. Boleh baca dulu, boleh baca dan kamu cuba highlight important point yang kita boleh dapat. Okey. So, dia kata apa? Semasa sambutan Hari Kemerdekaan, sebilangan pelajar tingkatan 4 dari SMK Bandar Putra dijemput untuk untuk membuat persembahan choir. Okey, pelajar-pelajar akan disusun dalam persembahan tersebut dengan keadaan 21 peserta akan berada di baris kelima. Tengok soalan ni, dia pun habaq baris kelima ada 21 orang. Dia tak habaq pun baris pertama ada berapa. Dan bilangan peserta pada baris seterusnya adalah lebih 3 orang daripada baris sebelumnya. So, jika terdapat 140 orang pelajar tingkatan 4, cari bilangan maksimum pelajar yang dapat membuat persembahan choir itu. Okey. So, bila kita baca soalan ni, apa maklumat penting yang kamu rasa kamu boleh tanda? Lebih 3 orang daripada baris sebelumnya. Okey. Bagi tahu tu cikgu boleh highlight. Lebih 3 orang daripada baris sebelumnya. Okey. Ni boleh jadi satu information. Okey, lagi-lagi. 21 orang peserta. 21 orang peserta tu untuk apa? Dia punya A. Dia ke dia punya A? Okay. Cikgu highlight juga. 21 peserta berada di baris kelima. Maksudnya apa tu? T5 dia. Yes, yang tu maksudnya T5 dia. Jadi kita boleh tulis siap dah information dia. T5 sama dengan 21. Kita boleh tulis dah. Lepas tu dia habaq pula bilangan peserta pada baris yang seterusnya. Jadi kalau baris yang seterusnya baris yang ke berapa? T6. Ya, baris yang ke-6. So kita boleh tulis T6. T6 kita berapa? 24. 24. Okay, yang lain boleh ikut ke? Boleh. Boleh nak? Okay, so daripada sini kita dah dapat dah T5 21, T6 24. Jangan confuse lah, 21 ni bukan A kita. Jadi dalam soalan ni, satu benda yang kita kena tahu, jadi agak-agak, okay, kita buat pilah T7 pula. T7 akan jadi berapa? 27.
27. So daripada sekuen ni, kita dah dapat ada 3 sebutan yang berturut. Jadi kita nampak adakah dia membentuk janjang aritmetik ataupun janjang geometri? Aritmetik. Okay. Ada yang jawab aritmetik. Yang lain setuju ke aritmetik? Ada tak Ya. yang rasa? Oh, setuju. Ada yang Aritmetik. rasa tak kata dia ni janjang geometri? Tak. Tak nah. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini dia dah tulis siap dah. Lebih 3 orang daripada baris sebelumnya. Okay, yang cikgu highlight warna hijau tu sebenarnya dah bagi kat kita gambaran dah. Oh, benda ni sebenarnya adalah janjang aritmetik. Okey. So bila janjang aritmetik, rujuk balik nota yang awal cikgu tulis tadi. Tak kisahlah janjang aritmetik ke janjang geometri, benda pertama yang kena ada dalam janjang ialah A. So kita ada dah A untuk soalan ni? Kita tak ada. Dan sebab dia janjang aritmetik, okay, tulis siap kata dia aritmetik. Cikgu selalu ingatkan pelajar, mesti dah dapat baca soalan tu, especially soalan yang masalah macam ni. Once kita recognize dia ni janjang apa, terus tulis siap. So that nanti kita tak salah guna formula. Okay, dalam janjang aritmetik, dia mesti ada A dan mesti ada apa? D. Okay, D boleh cari tak? Boleh. Boleh. So D kita berapa? 3. 27 tolak 24 sama dengan 24 tolak 21. Yes, kita tengok 27 tolak 24 pun kita dapat 3, 24 tolak 21 pun kita dapat 3. So kita boleh lah, kalau tak mau tulis macam ni pun memang kita dah tahu dah. Dia dah habaq dah lebih 3 orang. Okey, kita dah tahu dah A dengan B. Okey, sekarang ni kita baca lagi soalan. Dia kata jika terdapat 140 orang pelajar tingkatan 4, cari bilangan maksimum pelajar yang dapat membuat persembahan kuaya itu. Okey, first cikgu akan tunjuk kaedah buku teks. Kaedah buku teks ni ialah kaedah yang guna formula. Sekejap lagi kita tengok boleh tak kita guna kaedah yang tanpa menggunakan formula untuk soalan ni. Dan adakah dua-dua kaedah ni memberi jawapan yang sama. So kalau pelajar yang rasa susah sangat nak guna formula, no problem. Mungkin kaedah yang lagi satu boleh bantu kamu. Okay, so lah ni kita dah ada satu information. T5 sama dengan 21. Yang ni sebenarnya adalah maklumat penting dalam soalan ni. Jadi kamu dah boleh tulis siap. T5 sama dengan 21. Tadi formula Tn kata A tambah N tolak 1D. Okay, rujuk kertas formula yang kamu ada ataupun formula yang kamu dah salin tadi. So this thing kamu boleh tulis bawah ni. A tambah N tolak 1D. Tak mau tulis pun tak apa, ganti tu Tapi ni cikgu tunjukkan. A kita tak tahu. So biarkan A. N kita tahu 5. So masukkan 5 tolak 1. D pun kita dah tahu dah 3. Sama dengan 21. So selesaikan yang ni, kita boleh dapat A. Okey, ada yang cuba dah selesaikan? A dapat berapa? 9. Okay, A dapat 9. Semua dapat 9? Dapat ke? Tahu kan macam mana nak selesaikan dapat A ni 9? Tahu cikgu kena tunjuk? Tahu. Okay, ada yang nak cikgu tunjuk ke? Macam mana dapat 9? Okay, so tak ada apa-apa, tak ada siapa yang bersuara. So cikgu assume you guys boleh tahu cara nak dapat 9. Kalau tekan kalkulator saja, tekan kalkulator pun boleh. Selesaikan secara 5 tolak 1 ni kan 4. 4 darab 3 kan 21. Tak darab 3, 21. 4 darab 3, 12. So 21 ni akan tolak 12, dapatlah A kita 9. Okay, lalu ni dia kata ada 140 orang pelajar tingkatan 4. Jadi adakah ke 140 orang ni boleh buat kuaya tu? Jadi kita tak tahu. Jadi kita kena cari bilangan maksimum. Okey, soalan macam ni saya pernah diuji dalam SPM sebelum-sebelum ni. Dia pernah tanya cari bilangan minimum maksimum. Okey, walaupun soalan satu ni awal-awal dah susah, tapi yang belakang-belakang senang sekejap lagi. Okey, cari bilangan maksimum. So maksudnya macam mana kita nak buat? Bilangan maksimum pelajar, kamu nak pakai TN ke nak pakai SN? SN. Okay.
Nazril kata SN. Yang Lely setuju ke SN? Ke kamu rasa macam nak pakai TN lah cikgu? Ada semua tak tahu. Okey. Yes, kita kena pakai SN. Sebab apa? Keseluruhan. Bila kita cakap pasal hasil tambah. Sebab 21, 24 ni bukan bilangan keseluruhan. Dia cuma bilangan pada setiap baris. Jadi kita kena tambah bilangan pada setiap baris sampai kita dapat maksimum adakah cukup untuk 140 orang ni. Satu cara kita tambah setiap satu, tapi kita tak tak satu. Jadi tak tahu nak tambah daripada berapa. So kita boleh terus pakai formula SN. Pakai formula SN sebab dia guna perkataan maksimum, kamu buatlah macam ni. Maksimum 140 sebab budak ada 140 je. So 140. Kalau dia kata pelajar tu ada 150, kamu masukkan 150. So formula SN tadi N per 2, 2A tambah, oh tak cukup ruang, cikgu tulis ke tepi macam ni lah. Okay, so masukkan. N kita tahu tak berapa? N kita tak tahu. Okay, masukkan N per 2, 2, A kita dah tahu dah. A kita 9, tambah N kita tak tahu, tolak 1, D kita tahu juga 3. Okay, benda ni kurang daripada 140. Okay. Dan satu dah penuh skrin. Okay, so kita kembangkan. N per 2, 2 darab 9 berapa? 18. 18 tambah N darab 3. N darab 3 berapa? 3N. 3N. Dan N ni pun jangan, sorry, 1 pun jangan lupa darab juga dengan 3. So tolak 3. Kurang daripada 140. Okay. So macam nak selesaikan? Kan kita buat sama-sama? Tak maulah cikgu buat seorang-seorang. Kita nak selesaikan yang mana dulu? 18 tolong yang 3 dulu. Okey, ada yang nak buat 18 tolak 3 dulu boleh juga. Boleh. Lagi satu, kita cuba nak buat serentak. Apa yang kita nak selesaikan? Ni, 2 ni kita tak maulah. So kita times 2, kiri dan kanan. Kalau kamu kata kamu pindah 2 ke sebelah sana, boleh juga macam tu pun. Okay, so kita jadi apa? Benda ni kita cuma tinggal N. So tadi betul lah. Allah, terconting pula. Sorry. Okay, 18 tolak dengan 3 dapat berapa? 15 tambah 3N kurang 140 kali 2 berapa? 200. Berarti berapa? 80. 280. Okay. So kamu boleh kembangkan. Cikgu bawa main sini lah. Ruang tak cukup. So 15 darab dengan N. 15N tambah 3N kuasa 2. 240 ni kamu bawa siap-siap main belah sini. Okay. Dia akan jadi tolak 280 kurang daripada 0. Okay. So kamu selesaikan persamaan. Nampak macam apa? Kuadratik betul tak? Ya. Yes. Kita dah tahu dah kata dia kuadratik. So sekejap cikgu buka balik. Cikgu buka calculator, on calculator je. Okay, so kamu boleh terus tekan calculator. Pakailah calculator mana pun yang kamu biasa pakai. Cikgu pakai yang ni. Tapi sama je. Kalau pakai calculator biasa tu kamu tekan mode 3 kali. Mode. Pilih yang EQN tu, equation. So masukkan berapa? Kamu boleh susun dulu lah. Kalau nak, cikgu susun. 3N square tambah 15N minus 280. Okay. So kamu masukkan A kamu berapa? A kamu 3, B kamu 15, C kamu negatif 280. So kamu dapat 7.48 dengan satu lagi jawapan negatif 12.48. Okey. Boleh tak N kita negatif? Tak boleh. Bilangan tak boleh negatif lah. Okey. So, kita akan ambil jawapan ni. Tapi tengok simbol dia kurang. Okey.
N kita, tengok jawapan kita tadi berapa? Simbol kita kurang. So N kita kurang daripada 7.47. So kita boleh ambil N 7. 7 maksudnya kita kena ambil satu integer yang kurang daripada 7.47 yang paling dekat. So paling dekat dengan ni integer, maksudnya nombor bulat, mestilah 7. Takkan kita nak ambil 6. Kita tak ambil 8 juga sebab 8 dah lebih daripada 7.47. So that's why kita ambil N kita 7. Okay. Tapi adakah kita baru cara nilai N, lepas tu kita nak buat apa lagi? Guna formula hasil tambah. Yes, good. Kita pakai formula hasil tambah. Okay, jangan rasa demotivated. Soalan satu ni memang susah. Lepas cikgu dah hantar, baru cikgu tu perasan. Alamak, soalan satu dah susah, kesian dia pun. Dia rasa sedih nak jawab soalan ni. Tapi tak apalah. Soalan-soalan yang seterusnya mungkin mudah bagi kamu. Soalan ni pun tak susah. Cuma jalan kerja dia apa? Banyak kan, lepas cara itu nak kena cara ni, lepas tu nak kena buat ni. That's why markah dia 4. Okay, once kamu dah dapat N kamu 7, kamu masukkan balik dalam formula hasil tambah, which is dah tak cukup dah ruang kat sini. Okay, tak apa cikgu akan buat juga. Masukkan dalam formula hasil tambah dan kita tengok berapa bilangan maksimum murid yang boleh join. Okay, so tak apalah. Cikgu buat di bawah dia, cikgu padam. Okay, so formula hasil tambah N per 2 tadi tu kan. So kita masukkan, tapi sekarang since kita dah tahu dari N kita 7, kita pun boleh kira lah. S7. S7 masukkan 7 per 2. 2 darab 9 sebab 2A kan. Tambah 7 tolak 1, D kita 3. Okay, masuk semua dalam kalkulator. 7, lupa, tukar balik mode kalkulator kepada berapa ni? Kepada yang normal punya. 2 darab 9 tambah kurungan 7, ataupun maybe kamu boleh buat saja macam dalam tu. 2, kamu buat kurungan 9 tutup kurungan tambah 7 tolak 1 tutup kurungan buka kurungan 3 tutup kurungan, tutup lagi sekali kurungan. Tekan sama dengan, terus kita dapat 126. So betul lah memang jawapan dia 126 murid saja yang boleh buat persembahan. Maksudnya akan ada lagi 14 orang yang tak dapat buat persembahan. So kalau kita tengok jalan kerja dia memang panjang, tapi sekurang-kurangnya cikgu rasa kalau kamu boleh cari A dia 9 ataupun kamu boleh cari N 7, tetapi kamu tak boleh nak selesaikan sampai habis, kamu masih dapat markah. Yang penting bila kamu tengok soalan ni, kamu cuba buat mana-mana penyelesaian yang kamu fikir betul dan insya-Allah benda tu mungkin boleh bagi kamu markah. Jangan tinggal kosong. Bila kita tinggal kosong, siapa nak bagi markah kat kita, betul tak? Jangan tinggal kosong. Okey, bolehkah? Ada apa-apa soalan kan nak tanya cikgu sebelum cikgu ke soalan yang kedua? Ada soalan? Ataupun mungkin tak sempat nak salin, nak suruh cikgu penat sikit ke atas ke? Ada je. Boleh ke? Yang lain-lain okey? Okey. Okey. Kalau okey, Alhamdulillah. Alright. So kita ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni pun penting juga. Okay. Okay. Ini adalah soalan yang kedua. Okay. Boleh cikgu padam penyelesaian ni? Ada yang nak tengok penyelesaian ni? Yang warna biru, warna hijau ni. Yang tak sempat salin. Tak apalah. Cikgu guna pen warna yang berbeza. So that kamu tahulah dia bukan benda yang sama. Okay. Tengok soalan ni. Dia kata hasil tambah N sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik. Alamak, baiklah soalan ni. Sebab apa baik? Dia bagi tahu dah janjang apa.
Soalan ni baik sebab dia dah bagi tahu dah janjang apa. Dia bagi tahu dah janjang ni janjang aritmetik. Okey. So bila kita tahu saja kata dia bagi janjang aritmetik, apa yang kita kena buat? Highlight janjang aritmetik. So bila janjang aritmetik, apa info yang kita perlukan? A dengan D. D. Okey. A berapa, D berapa? Okey. Kita baca lagi soalan. Okey. Hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah Sn sama dengan n per 2 4n tambah 5. Cari sebutan ke-6. Sudah. Dia bagi Sn, dia minta sebutan ke-6. Sn tu hasil tambah. Formula yang diberi adalah formula hasil tambah. Tiba-tiba disuruh cari sebutan ke-6. Sebutan ke-6 ni apa? T6. 6. Tiba-tiba daripada elok-elok S, tiba-tiba dia minta T 6 pula. Okey, sebenarnya soalan ni tengok markah yang dia bagi pun cuma berapa? 2 saja markah. Okey. Soalan ni adalah soalan peperiksaan percubaan SPM Pulau Pinang, Negeri Pulau Pinang. Beberapa tahun lepas, cikgu rasa 2 tahun lepas kot. Okey, soalan ni walaupun nampak mudah, tapi nampak macam susah sikit bagi setengah orang, tapi inilah soalan yang paling senang. That's why dia bagi 2 markah. Okey, kamu ingatlah, bila soalan bagi SN, minta TN. Kaedah ni apply untuk dua-dua janjang. Tak kisah janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Okey, boleh ke? Okey. Katakan soalan bagi SN. Okay, kamu boleh jot down lah. Soalan bagi SN, dia minta TN. Okay, apa yang kamu kena buat? TN, kamu boleh dapat dengan cara SN tolak dengan SN tolak 1. Maksudnya macam mana tu? Okey, maksudnya sekarang ni kita nak cari T6 kan? Jadi N kita 6, betul tak? So kita akan ambil S. S apa? Dia kata SN. So S berapa? 6. S 6. Yang lain-lain okey ke? Okay. Okey. S 6 tolak S berapa? Dia kata N tolak 1. S5. S 5. Tak kisah janjang aritmetik ke janjang geometri ke, kalau soalan bagi SN minta TN, kamu buat macam ni. Dia bagilah, dia naklah T10 ke T1 ke, tapi T1 banyak sangat. T100 sekalipun, kalau dia nak T100, S100 tolak S berapa? 99. 99. Okey. Yang lain-lain okey ke? Boleh ikut ke? Cikgu risau ni tak dengar suara pun okey ke tak okey? Kalau okey angkat tangan. Nak Okey tengok kamu berada tak di sini. Okey. Okey ramai. Oh, Cristiano Ronaldo pun join cikgu malam ni. Wow. Tak ada Cristiano Ronaldo tak ada game dengan MU kot malam ni. So that's why boleh join at Max punya kelas. Okay. So kita continue. So simple je. Janjang aritmetik, janjang geometri ke, kalau bagi SN minta TN, kamu guna je kaedah ni. SN tolak SN tolak 1. So senang lah, kita dah tahu dah. T6 kita, S6. Nak cari S6 mesti kita kena fikir nak A dengan D kan. Tapi sekali lagi soalan ni baik sangat. Tengok dia dah bagi siap-siap dah SN kat kita. Tanpa perlu kita susah payah pun apply dalam formula. So S6 guna je dalam formula yang dia bagi. Dia bagi N per 2. So kita pun nak cari S6, 6 per 2. Tolak. Okay. Tak cikgu padam. S5 ni cikgu guna warna lain. Cikgu guna warna biru. Supaya kamu nampak perbezaan dia. Okay. 6 per 2. Oh ada kurungan. 4. Oh N lagi. Gantikan dengan 6. So, maybe kamu boleh buat macam ni.
4 / 6 tambah 5. So Allah, sorry, cikgu punya whiteboard ni dia suka auto shade. Okey, sekarang kita nak tolak. Tolak pula dengan S5. S5 gantikanlah N kamu dengan 5. 5/2. Okey, 4. Oh, 5 lagi, N lagi sekali. Gantikan dengan 5. Tambah 5. So, benda ni tak susah pun. Ganti masuk saja dalam kalkulator kamu. Pakailah kalkulator apa pun. Ada dua pilihan. Some student mungkin dia prefer cari one by one. Boleh, tak ada masalah cari setiap satu. 6/2. Lepas tu buat kurungan. 4/6 tambah 5. 5. Okey, tutup kurungan. Okey, dapat 87. Sorry. Some people dia mungkin prefer buat macam ni. Tapi kalau kamu nak terus masukkan semua serentak dalam kalkulator, tak ada masalah. Asalkan jawapan kamu betul. Tak ada restriction. Lagi kata, cikgu saya kena buat satu-satu ke? Mana-mana yang kamu selesa. Kalau kamu rasa macam kamu cepat nak masukkan dalam kalkulator, bubuh semua sekali. So this one kita dapat 125.2 ataupun 62.5. Mana-mana satu je. Nak guna 125.2 tadi pun boleh. So tolak dua-dua ni kamu dapat berapa? Final answer? 24.5. 24. Okay. Thank you Nazri. Thank you Nurul Alia Husna. Okay. So dapatlah 2 markah. Sebab tu 2 markah je sebab senang. Sini kamu dapat 1 markah. Sini kamu dapat lagi 1 markah. Kan? Nombor 1 susah. Nombor 2 senang. Boleh ke setakat ni? Okey ke Janjang? Masih okey? Okay. So dapat soalan Janjang kena rajin baca soalan saja. Biasanya kalau ikut pengalaman lepas, Janjang ni orang malas nak baca soalan. Okay. So kena rajin-rajin sikit. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, good. So kita gerak-gerak, kita pergi tengok soalan nombor 3 kat mana? Dekat bawah. Oh, nombor 3 dekat atas. Okay. Alright. Okay, nak kena gerak-gerakkan dia perlahan-lahan. Okay. Sebutan ke-6 lagi sekali. Suatu janjang aritmetik. Okay, kita dah nampak dah keyword dia. Janjang aritmetik ialah 47. Sebutan ke-6. Okay, satu maklumat kita dapat. Maklumat lagi dan hasil tambah pula. 10 sebutan pertama. 410. Okay, dah ada berapa maklumat? 2 maklumat. Tiba-tiba soalan kata cari sebutan pertama dan beza sepunya. Okay, yang ni memang favourite lah kalau dulu-dulu lah soalan janjang ni. Untuk kamu mungkin soalan dia akan buat dalam bentuk penyelesaian masalah macam kes soalan pertama tadi lagi cerita. Okay, so tak ada masalah pun. Sebutan ke-6 janjang aritmetik ialah 47. So tulis informasi yang pertama. Kita nak tulis apa? T berapa? 6. 6. T6 47. Okay, dapatlah satu maklumat. Tengok pula maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua apa? Hasil tambah 10 sebutan pertama. Apa dia tu? S10. Hasil tambah S 10 sebutan pertama letak 10 sama dengan 410. So bila kamu tengok ada 2 maklumat macam ni, soalan minta pula kita cari sebutan pertama dan beza sepunya. Maknanya cikgu tak kata mesti, kemungkinan saja kena selesaikan persamaan serentak. Ada kemungkinan, maybe. So, tak maulah kata mesti lagi kalau tiba-tiba tak boleh guna persamaan serentak. Sama kata cikgu kan kata no. So kita kata maybe nak guna persamaan serentak. So T6, janjang aritmetik. Recall balik formula Tn, A tambah N tolak 1 D. So ganti masuk. A confirm dah tak tahu. N kita tahu 6 tolak 1. D pun tak tahu, sama dengan 47. So A tambah 6 tolak 1 berapa?
5. 5 D sama dengan 47. Jadilah persamaan yang pertama. Okey. Tengok pula S10. Formula untuk SN. Formula untuk SN yang cikgu rasa cikgu dah ulang banyak kali malam ni. Kamu pun mungkin dah ulang lagi formula ni. Ulang nak bagi ingat. Okey, masukkan. The only information yang kita ada memang N sahaja. So masukkan 10/2 2A tambah 10 tolak 1D sama dengan 410. So 10 bahagi 2 kita tahu memang 5 kan. Okey, 2A tambah 9B sama dengan 410. Okey, ikutlah setengah orang dia nak kembangkan. Nak kembang pun boleh. Kalau cikgu malas nak kembang. So cikgu akan bahagi saja 410 dengan berapa tu? Dengan 5. Berapa 410 bahagi 5? 80. 82. Okey. So, ini akan jadi persamaan yang kedua. So kita pun memang dah tahu dah persamaan serentak. Ada berapa cara nak selesaikan persamaan serentak? Sama ada kita pakai Penggantian penghapusan ataupun ataupun ganti. Ikut suka kamu lah nak pakai penghapusan ataupun penggantian. Up to you. Selesaikan. Okay, cuba selesaikan tengok. Gunalah kaedah mana-mana yang kamu suka. Kamu ambil matematik tambahan, patutnya kamu dah familiar dah, betul tak? Macam mana nak buat kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okay, cuba-cuba. Nanti share jawapan dengan cikgu. Cikgu nak tahu jawapan. A berapa? D berapa? Selesaikan saja. Bagi yang dah dapat jawapan, kalau macam segan-segan, boleh je type dekat ruang komen. Mungkin ada setengah orang dia malu nak bersuara. Tapi dia tahu nak buat macam mana. Ada yang tak tahu nak guna kaedah penghapusan dan penggantian ni macam mana? It seems like everybody know how to do it. Cikgu, kalau A dia negatif, possible tak? Sepatutnya A dia positif. Kalau salah ke? Oh yes, sorry. A dia negatif possible. So A dia negatif 13, D dia 12. D dia 12. Okay. Semua ada yang dapat jawapan macam tu juga? Atau ada dapat jawapan yang berbeza? A negatif 13 dan D 12. Semua dapat macam ni ke? Okey, Pak An kata dapat sama. Okey, tahniah Pak An. Okey, betul lah jawapan dia. A negatif 13, D 12. Ada yang tak dapat? A negatif 13 dan D 12. Okey, dapat. Nur Hazimah pun dapat. Okay, thank you. Okay, well done yang dapat. Okay, so cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk lah pun macam mana dapat A negatif 13 dan D 12. Perlu tak? Kau macam tak payah. Macam okey lah nak buat. Screen macam dah penuh, tak payahlah. Screen macam dah penuh. Okay, tak apa. Kalau penuh cikgu boleh padam je A negatif 13, D 12 tu. Okay ke yang lain-lain? Kalau okay, cikgu nak teruskan. Cikgu, saya nak screenshot. Oh, nak screenshot. Okay. This is one good thing about online learning kan. Sebab kita tak sempat nak salin, kita boleh screenshot. Things yang cikgu pun learn jugalah. Sometimes kita rasa macam kita tak mau tulis, kita screenshot saja apa-apa yang
important point yang ada dalam paparan pada skrin. Okay, so boleh kita teruskan? Siapa-siapa yang tak sempat bagi tahu lah, nanti cikgu ni. So, cikgu assume semua dah tahu macam mana nak selesaikan untuk dapatkan A negatif 13 dan B 12. Baru soalan 4 ni, dah dekat 9.5 dah. Okay, masih lagi di jenjang aritmetik. Okay, tapi tak apa. Yang soalan respon terhad bersudut tu maybe kalau dapat selesaikan satu pun dah very good. Okay, kita tengok juga yang ni. Ini pun soalan yang lebih kurang sama lah macam tadi. Cuma dia ada sedikit kita kata perbezaan. Okay, bila dia kata satu janjang aritmetik mempunyai 9 sebutan. Dia dah habaq lah. Janjang aritmetik tu cuma ada 9 saja sebutan. Tu takkan ada sebutan yang ke-10. Kemudian first information yang dia bagi, jumlah 4 sebutan pertamanya ialah 48 jumlah. Okay, information yang kedua ni macam pening sikit. Jumlah semua sebutan ganjilnya ialah 110. Okay, again soalan ni masih lagi minta kamu cari apa? Masih lagi dia minta kita cari sebutan yang pertama dan beza sepunya. So, kamu akan consider guna kaedah apa? Mesti ada persamaan serentak. Okay, the problem is how kita nak form dia punya equation. Okay, tengok ayat yang pertama. Jumlah 4 sebutan pertamanya ialah 48. So, jumlah 4 sebutan pertamanya T4 ke S4? S4. S4. So, kita akan tulis apa? S4 sama dengan 48. Okay. Kemudian kita tengok, yang warna pink ni. Jumlah semua sebutan ganjilnya ialah 110. Okay, siapa boleh bagi cadangan kat cikgu? Apa dia sebutan ganjilnya ialah 110? Apa maksud jumlah semua sebutan ganjil? Did any of you yang ada 20 plus plus ni? S1 campur 3 campur 5 campur 7 campur 9 akan dapat 110. S1 ke T1? T kot. Ada kod pula. Okay. Yang lain macam mana? Nak hilangkan kod tu tak? Okay, Pak An kata T1. Okay. Okay, bukan S1 lah. Okay, so kita akan buat macam mana? T1. Lepas tu? Tambah T berapa? Okay, tambah T3. Tambah T5. T5. Tambah T7. T7. Tambah T9. T9. Boleh tak nak tambah T11? Tak boleh. Sebab dia bagi sebutan sampai 9 je. Sebab dia bagi sampai 9 je. So all this thing equal to 110. Okay. So, yang hijau ni macam pening sikit. Ada tingkat awal. Sekejap lagi dah senang dah. Yang pink ni nampak macam senang. Kita buat dia dulu lah. S4. Formula cikgu tak payah tulis dah. You all patut tahu dah sekarang. 4/2. 2. A memang confirm tak tahu. 4 tolak 1D sama dengan 48. Expand lah sikit. 2A tambah 3D sama dengan 48. So, as usual, cikgu malas nak kembangkan. 2A tambah 3D, cikgu akan bahagi dengan 2. Tapi best kalau nak kembang, no problem tau. Kalau you nak buat 2 darab 2, 4. A tambah dengan 6D sama dengan 48. You can do it. Go ahead, tak ada masalah. Cikgu sebab cikgu tak suka nak bekerja dengan nombor yang besar. That's why cikgu bahagi. Okay, kita tengok yang hijau. Sebelum tu jadikan ini persamaan yang pertama. Ini dah senang dah. Cuma masalah dekat yang hijau ni kalau kita tak ada idea. T1 sama dengan apa? A. Tambah T3, kita buat kurungan. A tambah berapa D? Asal tak formula dia? Tn, A tambah N tolak 1D.
So, kalau T3, mestilah A tambah 3 tolak 1 berapa? 2 kan? So, kamu boleh terus tulis A tambah 2D. Ni untuk T berapa? Ni T1 punya. Cikgu highlight. Okay, untuk T5 pula, kamu boleh buat kurungan. A tambah 5 tolak 1, 4D. Tak cukup cikgu letak bawah lah. Kamu jangan letak bawah pula, kamu buat sebaris je. Buat lagi kurungan. A tambah 7 tolak 1, 6D tambah A tambah 9 tolak 1, 8D. All these things akan sama dengan 110. Okay. Just in case takut kamu confused, T1 is A. Okay, nasib baik highlighter cikgu banyak color. T3 yang ni. T5, this one. Hijau won't do any justice. Okay, T7, tak keluar pula. Highlighter habis ink. A tambah 6D. And last one, pale pink. T9, yang ni. So cukup lah. Okay. So, kira ada berapa A? A tambah A, 2A, 3A, 4A, 5A. So 5A tambah, kira pula D. 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20. 20 apa? 20D sama dengan 110. This will be kita punya second equation. Okay, kita dah ada first equation, kita dah ada second equation. So, kamu boleh selesaikan guna kaedah. Ikutlah, nak ganti boleh, nak guna kaedah penghapusan pun boleh. If cikgu, kalau cikgu prefer pakai penghapusan. Tapi penghapusan kamu kena kembangkan, kamu kena macam yang ni kena darat 5, yang ni kena darat 2. Sebab dia tak ada apa, yang ni 2A, yang ni 5A, yang ni 3D, yang ni 20D. So kamu kena samakan mana-mana unknown. Tapi kalau kamu nak guna penggantian pun tak ada masalah. Jadikan any subject or any term sebagai subject or formula, perkara rumus dan kamu selesaikan. Okay. Nak selesaikan ke? Cikgu bagi jawapan tu sebab nanti kita tak sempat nak buat yang lain. Kamu boleh dapatkan, kamu boleh buat penyelesaian dia. So kamu selesaikan, kita akan dapat berapa? Kan ada yang dah dapat jawapan? Sambil-sambil duk buat ni dia dah terus cepat dah. Dia memang master of solving simultaneous equation. Ada yang dah dapat? Alah, kita kan ada calculator. Terbubuh je. Kalau kamu pakai calculator yang kebanyakan kamu pakai, most of you pakai calculator mana? Calculator ni kan? A dia 6, B dia 4. A dia 6, D dia 4. Okey. Dia bila nak tunjuk calculator tu, masa tu lah calculator tak keluar. Tapi cikgu rasa yang ni pun all of you dah tahu dah nak buat macam mana. Ni kan, this calculator. Majority of you use guna yang ni. So mode je. EQN. Ambil unknown. Unknown dia 2. So masukkanlah 2. 3D masukkan 3. Jawapan masukkan 24. You dah familiar dah yang ni. Ini semua orang tahu kan. Second equation 5. After that 20. Untuk tak keluar. 20 and 110. So X6. Maksudnya X tu A lah. Okay. And Y 4. Y tu equivalent to D. So betul. So our final answer would be A sama dengan just now berapa entah? 6. Okay. D 4. Okay. Betul tak? Betul lah. 6 dan 4. Lebih kurang sama lah macam calculator kamu, cuma dia lain sikit daripada segi appearance dia saja. But all sama je. Okay.
So boleh nak senang je kan untuk janjang setakat ni betul. Dia janjang ni dia akan jadi mudah kalau kamu faham soalan. Yang pertama memang kita faham soalan. Bila dah faham soalan kita tahu kita nak pakai formula mana dan kita nak guna strategi apa untuk selesaikan soalan. Tapi kok mana pun first kena rajin baca soalan. Okay. Boleh kita teruskan? Soalan yang keenam, yang kelima ni adalah janjang geometri. Sempat salin ke semua? Ya. Tak sempat salin pun tak apa, tangkap gambar je. Bukan tangkap gambar, screenshot bahasa Melayu apa? Tangkap layar. Okay, nanti kamu nak buat BM nanti kan? Okay, so nombor 5. Kita tengok nombor 5 ni kita dah masuk ke janjang geometri. Setakat ni semua masih okay? Dah rasa Okey. macam berasap-asap dalam ni. Okay, Nur Hazimah masih okay, good. Tak apa, tak apa. Esok Sabtu kamu tak perlu kalau nak pergi sekolah rasa. Macam mana rasa kembali ke sekolah selepas beberapa bulan ber-PTR? Shock ke? Okey. Okey sangat kan? Cikgu pun rasa happy dapat jumpa student. Sebelum ni jumpa di alam maya saja. Okey, kita tengok yang kelima pula. Yang kelima, sebutan pertama bagi satu janjang geometri. Allah break dah soalan ni, dia terus bagi kat kita dah. Janjang geometri. Tak guna lagi janjang geometri setakat ni. Ialah 16. Sebutan pertama ialah 16. Oh dah tahu dah. Dan semua sebutan sebelumnya adalah positif. Tak tahu pasal apa dia habaq. Setakat ni kita tak tahu. And second information. Hasil darab. Allah. Sebutan pertama dengan sebutan ke-8 sama pula dengan sebutan ke-4. Tuk soalan tanya apa? Cari hasil tambah ketak terhinggaan. Memang saja sangat soalan ni. Habaq yang ni last minta hasil tambah ketak terhinggaan. Okay, no worries. Kita buat apa? Jot down all the information. Sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Sebutan pertama maknanya apa tu? A ataupun E berapa? T1. Yes. We can write down T1 sama dengan 16 ataupun boleh je tulis A sama dengan 16, mana-mana je. Kita tengok adakah dia akan memberi kita some information. Kemudian kita tengok pula hasil darab sebutan pertama dengan sebutan ke-8. Okey. Maknanya apa? T1 darab dengan T8 sama dengan T4. Sudah. Macam mana tu? Tak apa. Kita buat dia. Okay. Janjang geometri. Formula Tn, A, R, N tolak 1. Okay. Ingatlah formula tu. Tak ingat apa boleh rujuk ke depan. Okay. A sama dengan 16. So sini kita dah boleh ganti dengan 16 dah ni. 16 darab dengan T8 sama dengan T4. Okay. So, maybe lah kita boleh buat 16 T8. T8 maknanya apa? A kita tak tahu. A kita dah tahu dah. A kita boleh buat apa? 16 R kita tak tahu. N kita 8. 8 tolak 1 jadi 7. So kita boleh buat 16 R 7 sama dengan T4. Kita buat kat sini. A 16 R N kita 4. 4 tolak 1 berapa? 3. So tulis terus 3. 16 R 3. Okey. So kita tengok. Macam mana kita nak buat lagi ni. Cikgu akan hapuskan 16 ni dulu. Cikgu highlight lah. Ikutlah macam mana cara kamu nak solve. If I were you, cikgu akan settle 16 ni dulu. So cikgu akan bahagi belah di sisi kanan. 16R3 ni cikgu akan bahagi dengan 16. So yang akan tinggal cuma 16R kuasa 7 sama dengan R kuasa 3. Okey. Lepas apa lagi? Siapa boleh bagi cadangan? Next, apa kita akan buat?
Kalau cikgu. Dia settle lagi sekali 16 ni. Atau maybe you nak buat 16 darab 16 siap. 16 darab 16 akan bagi kita berapa? Dah lupa nak on calculator. Mod 1, 16. Allah, 116 lah pula. 16 darab 16. So 256. Some people mungkin akan terpikat nak buat macam tu. Okay, kita try buat macam tu tengok. Mungkin lebih apa? Lebih baik. 256 R7 R kuasa 7 sama dengan 16 R kuasa 3. So sama juga cikgu akan cuba selesaikan. Allah, sorry. Cikgu akan cuba selesaikan 256. So R kuasa 7 cikgu akan sama dengan berapa 16 bahagi 256? 16 bahagi 256. So cikgu akan dapat 1/16. Okay, good. 1/16 R kuasa 3. Okay. Lepas tu apa kita nak buat seterusnya? Dia simple je. Kamu tengok yang ni. Cikgu highlight lah supaya kamu boleh nampak. This is R power of 3, this is R power of 7. So, kita akan, kat sini saya kita boleh selesaikan R. So, dengan cara apa? Bahagilah kedua-dua persamaan dengan R kuasa 3. So, cikgu bawa ke sini lah. Belah ni akan jadi R kuasa 7 bahagi R kuasa 3. Belah ni cuma akan tinggal 1/16. Kamu boleh tengok balik nanti dan kamu akan, lepas kamu screenshot ni ataupun kamu salin, kamu akan duduk dan cuba fahamkan kenapa dia jadi macam ni. Ni simple je. Ini sebenarnya adalah persamaan linear yang biasa. Kita cuba selesaikan ini persamaan linear yang biasa. So R kuasa 7 bahagi dengan R kuasa 3 jadi R kuasa berapa? Ni dah masuk indeks lah ni. R kuasa? Come on. R kuasa 4. Okay, good. Okay, thank you Aisyah. Thank you yang yang lain-lain yang jawab. Okay, selesaikan R kuasa 4 sama dengan 1/16. Kita nak tahu R. Oh, dia makin ke tepi. Okay. Tekan calculator. Okay. Kalau calculator ni dia senang. Cik, nak tunjuk juga. Dua-dua calculator. R kuasa 4 sama dengan 1/16. So, kalau nak dapatkan R, kamu mesti buat apa? Punca kuasa 4 kan? Cikgu tulislah. Sorry. Okay. Dia mesti punca kuasa 4. 1/16. Okay. So R dia, kamu boleh tekan calculator ni. Kalau calculator ni, tekan dulu shift. Sorry. Masukkan 4 dulu. Lepas tu tekan shift. Tekan ni. Yang simbol kuasa tu. Kemudian baru masukkan buat kurungan 1/16. Kita tutup balik kurungan. So dia akan bagi 1/2. Okay, but this calculator easier. Dia memang lagi senang. Ada kan dia, antara kamu yang pakai calculator ni, tekan saja shift, tekan kuasa juga. So dekat kotak kecil tu masukkan 4. Dalam punca kuasa tu kau masukkan 1/16. So still bagi jawapan yang sama, 1/2. 1/2. So dah dapat A 16, R 1/2. So kita dah ada both information untuk kita selesaikan hasil tambah ketak perhinggaan. So S infinity sama dengan formula dia A/1 tolak R. Yang ni formula senang sangat. Masukkan A kita 16, 1 tolak 1/2. Okey. Ni tak kena bagi tahu juga. Terutama yang terus tekan calculator, guna calculator ni. Boleh masukkan terus 16 per. Okey. Kamu nak masukkan 1 tolak 1/2, jangan lupa letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, sekejap lagi calculator baca 16 tolak 1 bahagi dengan negatif 1/2. Dia tak berapa nak faham sangat. So kita kena habaq kat dia. Nak tolak 1 tolak 1/2. Tapi ada juga di antara kamu yang mungkin nak buat macam ni. 16, 1 tolak 1/2, 1/2. Boleh juga. Tak ada masalah. Mana-mana yang kamu rasa selesa. Okay, cikgu cuma tunjukkan kalau nak cepat guna calculator. 1 tolak
1/2 macam tu. Dan tutup kurungan. So kamu akan dapat jawapannya 32. Okay. But kalau kalkulator ni, dilindung pula. Sekali cikgu tutup dia. Dia senang. 16, kamu perkan saja 1 tolak 1/2. Tak apa, dia sebab sama macam yang kita tulis. Still, the answer is the same. But apa jadi kalau yang ni kamu masukkan 16, kamu kamu tak letak kurungan tau yang ni. Tengok dia jadi macam mana. Ni case kalau tak letak kurungan. Tengok jawapan dia jadi berapa. 15 1/2. Dan dah salah. So kena letak kurungan untuk dia. So the correct answer is 32. Okay. Boleh ke? Ke ada pertanyaan mana yang macam keliru? Macam nak cikgu habaq ulang balik slide kat mana-mana? Let me know. Okay ke? Okay. Kena tengok arrow-arrow yang cikgu buat tu dengan warna yang berbeza untuk membezakan. Okay, untuk bezakan jalan kerja yang mana. Okay. Dah pukul 9.44. Alright. Kita dah selesaikan berapa soalan? Baru satu soalan janjang geometri. Okay, hopefully kita boleh selesaikan semua soalan janjang geometri. Okay, this is number 6. Okay, yang ke-6. Okay. Tinggi sejenis tumbuhan bertambah 7% setiap bulan. Okay, yang ni satu lagi hint. Kita baca soalan dulu, tak sabar nak bagi kita petunjuk dia. Okey, diberi bahawa tinggi tumbuhan itu pada awalnya ialah HCM. Mula-mula H. Selepas N bulan, teruknya soalan ni. Cuma satu nombor, dua nombor je kita nampak. 7 dengan 3. Lepas tu semua kita tak tahu dah. Semua dia bagi pun boleh ubah. Okey, diberi bahawa tinggi tumbuhan itu at first pada awalnya ialah HCM. Selepas N bulan, tinggi tumbuhan itu melebihi. Okay, this is important thing. Melebihi 3 kali ganda daripada tinggi awal. Okay, tinggi awal dia berapa? H lah. Apakah nilai minimum bagi N? Ini adalah percubaan Pulau Pinang beberapa tahun lepas juga. Susah percubaan negeri Pulau Pinang ni. Kita tak tahu pun soalan ni soalan apa. Okay, tapi sebenarnya ada satu petunjuk yang menunjukkan soalan ni adalah janjang. Ada satu petunjuk dan petunjuk yang sama juga bagi tahu kita soalan ni janjang geometri. Dekat mana? Kat sini. Melebihi 3 kali ganda. 3 kali ganda satu ni. Dekat bertambah 7% setiap bulan. Sebenarnya kat situ dia punya petunjuk penting dia. Bertambah 7% setiap bulan. Maksudnya bila setiap bulan bertambah, kan dia jadi janjang. Betul tak? Kita boleh buat kan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. So kat situ dah nampak macam janjang. Dan petunjuk yang sama juga bagi tahu kata dia adalah janjang geometri. Dekat mana? Ni. Dekat value 7% setiap bulan. Okay. Nanti kamu akan tengok, kita akan nampak saja kalau 7%, 10%, 12% setiap bulan tu sendiri menunjukkan dia janjang. Dan 7% tu, dia sebab kalau soalan janjang aritmetik, dia tak boleh guna peratus. Sebab kalau benda tu bertambah mengikut peratus, dia tak akan jadi janjang aritmetik. Sebab dia akan jadi tak sama. So, kalau dia letak peratus, dia adalah janjang geometri. Okay. Maknanya, dan sebenarnya yang ni juga, semua nak tulis dengan highlighter. Yang ni juga adalah R dia. Pasal apa? Okay, mungkin ada yang dah tahu dah. Cikgu saja duk buat suspend. Tapi kami dah tahu dah. Okay, diberi tinggi tumbuhan itu pada awalnya ialah HCM. Tinggi pada awalnya. Apa benda tu HCM ni? T1. T1 ataupun dia punya A lah. Tulislah mana-mana satu pun A lah. HCM. Yang tadi tu cikgu tulis T1 sebab apa? Sebab dia kata sebutan pertama darab dengan kawan tu. So cikgu letak T1. Okay, selepas N bulan, tinggi tumbuhan itu melebihi 3 kali ganda daripada tinggi awalnya. N bulan, tinggi tumbuhan. TN ke SN ni?
TN sama dengan 3H. Okay. Tn sama dengan 3H. Okay. Ada yang kata S tak? Kita semua setuju kata dia adalah T. Dia ada perkataan jumlah tak? Dia tak ada perkataan jumlah kan? Dia cuma ada perkataan tak ada perkataan jumlah. Cuma kata selepas N bulan tinggi tumbuhan itu melebihi 3 kali ganda. So tadi Nazril kata Tn sama dengan 3H. Betul? Okay. Nazril kata Tn sama dengan 3H. Okey, hampir tepat. Cumanya tengok perkataan yang cikgu garis pada awal-awal tadi, melebihi. So kalau melebihi, kita mesti buat simbol lebih besar. Macam tu. Okay. Satu-satunya information yang kita ada H, dan kenapa cikgu kata 7% ni akan jadi R dia. Okay, maksudnya konsisten kita nampak benda tu bertambah 7%. Okay. So cikgu bagi siap-siap lah trik dia. Kalau lah kata you guys nampak, yang ni memang apa nama ni, betul-betul punya trik dia. Okey, nampak bertambah 7%, nampak bertambah 10%, yang tu adalah R. Tapi kamu jangan pula pergi tulis R sama dengan 7. Salah. Kita kena ambil R sama dengan, bila bertambah 7% setiap bulan, 100, dia ambil 1.07. Mana 1.07 ni? Mula-mula ingat tak kamu belajar dalam nombor indeks? Nombor indeks mula-mula 100 je kan? So kalau meningkat 7, dia akan jadi 107, betul tak? Okay, tapi sebab dia per ratus, cikgu tulis kat sini. Kamu kena faham, kamu kena tambah sebenarnya ayat-ayat untuk faham benda ni. At first 100, tambah 7% setiap bulan. Okay, tapi kamu kena per balik dengan 100. Sebab apa? Sebab dia ada perkataan per ratus. So kamu akan dapat 1.07. Example, kalau meningkat 10% sama juga 100, kamu tambah dengan 10, kamu jangan lupa bahagi balik dengan 100. Kamu akan dapat 1.10. Kalau kamu try buat, memang kamu akan dapat benda yang sama. Kalau kamu dapat soalan yang memang ada nilai. Sebab dalam kes ni dia tak ada nilai, dia bagi huruf H dengan huruf N je. That's why cikgu straight away bagi dia punya trik untuk jawab soalan ni. So you know that dia punya R 1.07, A pun you dah ada H, jadinya masukkan dalam formula TN. Formula TN which is apa? A R kuasa N tolak 1 lebih besar daripada 3H. So A kita masukkan H, R 1.07, N tolak 1 lebih besar daripada 3H. Sama macam tadi, bahagi H, bahagi dengan H, atau some of you pindah-pindah, no problem. So kamu akan dapat belah ni 1.07, N tolak 1 lebih besar daripada 3. So macam mana kita nak selesaikan nilai N? Masa ni lah kita akan guna log asas 10. Ni sikit dia. Log asas 10. Asalnya yang ni je, 1.07, N tolak 1 lebih besar daripada 3. Tapi sebab kita nak selesaikan untuk dapat N dekat, Allah, lupa nak highlight. Okay. N dekat atas ni, so kamu logkan kiri dan kanan. Okay, so sebab apa hukum log kata, bila kita dah logkan, hukum log kuasa akan main duduk depan kan. So soalan, bukan soalan, jalan kerja kita dah dapat N tolak 1 log 1.07 lebih besar daripada log asas 10, 3. Gunalah log asas 10 sebab kebanyakan kalkulator memang semua asas 10. Kecuali dos yang pakai kalkulator ni memang dia boleh bubuh lah asas berapa pun dia nak bubuh. Tapi standardnya kita letak asas 10. Okay. So tahu kot nak selesaikan macam mana? Perlu cikgu tunjuk ke? Cikgu tunjuk jugalah. Mungkin lagi ada yang kata, macam mana mungkin kamu nak buat rujukan lepas ni kan? Dia akan lebih besar daripada log asas 10, 3 bahagi dengan log asas 10, 1.07. So kita akan dapat berapa?
akan dapat 16.24 and kita tambah 1 belah sana akan lebih besar daripada 17.24. Tapi ingat, and mesti apa? Mesti nombor bulat. Tak boleh nombor perpuluhan. So n lebih besar daripada 17.24. So apa nombor bulat yang terhampir dengan 17.18? Kamu tak boleh ambil 17 kan? Kalau ambil 17 dia kurang. Kita kena ambil 18. Sebab apa? Ni sebab simbol ni. Kita tukar tak maulah guna highlighter pink. Okay. Because of simbol lebih besar. That's why kita ambil 18. Tapi kalau simbol dia lebih kecil, kita akan ambil 17. Okay, boleh ke? Kan nampak macam jana geometri ni dah makin pening. Dia tak adalah pening, cuma jalan kerja nak selesaikan dia tu lebih complicated berbanding dengan janjang geometri tadi, aritmetik tadi. Okey ke setakat ni? Okay. Yang lain-lain okey? Tak banyak soalan dah? Maybe dalam 2-3 soalan je lagi. Okey ke? Okey, Pak An okey. Pak An daripada sekolah mana Pak An? Sajalah kita tanya-tanya sembang-sembang. Let loose. Oh, SMK Jawi. Sampaikan salam cikgu pada cikgu Azhani lah. Dengan cikgu Noraida kalau ada lagi. Okey. So, kita tengok soalan nombor 7. Sempat ke salin yang tadi tu? Okey. Okay, terima kasih Farhan. Okey, nombor 7. Nombor 7 Rajah 7 lah. Okey. Yang ni soalan ni special sebab cikgu masa mula-mula bubuh soalan ni cikgu cuba selesaikan. Cikgu rasa macam okay, this is actually a special question. Okay. Sebab benda ni selalu juga ditanya tapi dia tak tanya dalam bentuk macam ni lah. Ada satu ayat dia. Perkataan yang boleh bagi kamu gambaran kamu nak pakai formula apa. Cikgu akan selesaikan sampai soalan 8. Okay, hopefully bila kamu dah boleh selesaikan sampai soalan 8, soalan yang respon terhadap besut tu tak akan jadi masalah lah bagi kamu. Okay. Kita tengok nombor 7. Okay. Rajah menunjukkan keadaan sebiji bola yang melantun. Okay, kita letak bola ni dekat atas. Kemudian kita jatuhkan ke bawah. So dia melantun naik ke ketinggian 18 cm. Tapi dia turun balik. Kemudian dia melantun balik. Makin lama makin rendah. And sampai akhirnya dia akan stop. Okay. Bola itu sentiasa melantun balik. Ni 3/4 daripada tingginya semasa jatuh. Okay. 24 cm. And dia kata cari jumlah jarak. Okay, bila kita tengok perkataan jumlah, kita dah tahu dah. Mesti S. Tapi kamu perhatikan ada satu lagi special ayat perkataan yang digunakan. Cari jumlah jarak yang dilalui oleh bola itu apabila berhenti melantun. Okey, bila kamu tengok perkataan berhenti, apa lagi benda yang boleh berhenti? Contoh dia bagi soalan melibatkan buaian. Okey, kalau melibatkan buaian, kita kalau hayun buaian, lepas tu kita biar. Lama-lama buaian tu akan berhenti sendiri, betul tak? Ataupun pernah tak pernah tengok ladung tak? Kamu pernah tak ladung tu apa? Orang mancing pun ada ladung. Ataupun dalam fizik selalu ada ladung juga kan? Fizik is bandul. Anything yang berhayun, lama-lama dia akan berhenti sendiri. Okay. So, bila nampak perkataan berhenti, jumlah jarak bila dia berhenti, sebenarnya kamu tahu dia nak S infinity. Hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Okay. Bila dia stop je, mesti kita kena pakai formula S infinity. Okay, cuma soalan ni dia agak mengelirukan sebabnya kamu cuba perhatikan sebenarnya janjang dia bermula kat mana? Kita boleh buat lah kalau kita buat secara manual. Kita buat secara manual. Mula-mula 24 jarak dia. Turun, lepas tu dia naik 18. Betul tak? Lepas tu dia turun balik 18. Betul tak? Lepas tu dia naik. Lepas 18 berapa? 3/4 daripada 18. Kan kalkulator Sat? 3/4
Per tak keluar. Kalkulator ni lambat macam cikgu juga. 18. Okay. Terdapat 13.5. Okay. Kat sini ni dia 13.5. Lepas tu dia mestilah dia naik 13.5, dia turun balik pun 13.5. And benda ni akan continue. Okay. So bila kita nak pakai, jadi angka kita dah tahu lah 3/4 ni mesti apa? 3/4 ni definitely dia punya confirm lah. Tapi A kita apa? Cuba bagi tahu cikgu. Cuba fikir-fikir tengok. Adakah A dia 24? Atau A dia 18? Atau 13.5? Okay, mungkin tak ada idea, nak fikir sebab daripada awal tadi duduk tengok janjang je, dah dekat setengah setengah duduk tengok janjang. Tak apa, sebab kita mula tadi pun lambat, so cikgu akan habiskan lambat sikit lah. Tadi kita mula lambat 5 minit. So boleh lagi kot extra 5 minit. Okay, 5 ke 10 minit macam tu lah. Okay. A dia kalau kita tengok bukan 24 lah. A dia akan jadi 18. Sebab apa? Dekat 18 ni yang kita nampak sekuen dia dah mula ada. Okay, jadi kita boleh buat S infinity kita ni dekat sini. Cikgu guna warna yang berbeza untuk tunjukkan pada kamu. Ni. S infinity dia mula kat sini. Dan seterusnya lah. Okay, bukan berhenti sampai 13.5 saja. Jadi bila kita nak cari jumlah jarak yang dilalui, okay, kalau kamu tak jelas lagi waktu ni pun tak apa, tapi kamu cuba tengok penyelesaian yang cikgu buat, kamu mungkin akan figure out. Jumlah jarak cikgu akan ambil 24 tambah 2 S infinity. Sebab apa 2? Yang ni siapa boleh habak? Yang ni senang lah ni. 24 tambah 2. Tapi kenapa 2 S infinity? Bukan tambah S infinity saja. Sebab melantun balik. Sebab dia melantun. 18 tu dia jalan 2 kali. Okay, so kita akan letak 2 S infinity kita. 18 ni akan jadi A kita. So kita akan letak 18, 1 tolak 3/4. Okay. So up to you macam mana you nak tekan kalkulator. Kalau kalkulator ni memang senang sangat-sangat. Sebab apa senang? Dia boleh bubuh semua. 1 tolak 3/4. Ni kalkulator mengelak lah ni. Tutup kurungan. Terus keluar 168. Itulah answer dia. 168. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak mau tanya dah sebab semua tak sabar nak stop. Boleh faham lah kenapa 2 S infinity. 2 ni sebab 18 ni kita ulang 2 kali. 13.5 ni kita ulang 2 kali. Dan lepas tu pun kita ulang 2 kali. 24 ni kita saja asingkan sebab 24 ni dia sekali je. Tapi kalau bola tu kita memang baling daripada bawah, naik atas, kita boleh mulakan S infinity kita tu dekat 24. Tapi dia kena darat 2 juga. Darat 2 sebab jarak dia dah jadi 2 kali ganda. Sama lah macam kata kita naik naik bas PKL. Lepas tu kita patah balik. So jumlah jarak yang kita lalui mesti 2 kali ganda, betul kan? So apa jadi 2 kali ganda? Sebab dah pi patah balik. Contoh jarak kita ke KL is 400 km. So bila kita balik lagi sekali 400 km. So jumlah jarak kita dah 800 km. So times 2. So dalam kes ni pun sama lah. Dia katakanlah memang bola tu kita baling daripada bawah. Kamu cuma perlu buat S infinity 2 kali saja. Tapi sebab kita mula pada atas 24 tu dia lalu sekali. Dia cuma jarak dia cuma sekali sahaja. Why kita pakai S infinity? Sebab ni berhenti. Something yang jumlah jarak ke, jumlah apa ke, jumlah luas ke, bila ada perkataan berhenti, stop, maksudnya memang kalau soalan tu melibatkan janjang, dia adalah S infinity ataupun hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Okay, last one before kita tamatkan, dan cikgu buka juga ruang untuk soalan. Ada satu lagi soalan di bawah. Sempat ke?
Pendek je penyelesaian walaupun soalan nampak macam panjang. Sempat salin kot no. Alright, cikgu assume dah sempat salin. Kalau tak sempat bagi tahu. Okey, kita tengok yang ni. Nak gerakkan yang link yang bergerak. Okey. Alright. Kita tengok soalan terakhir. Raihana menyimpan soalan terakhir setakat ni lah, soalan cikgu ada lagi 4 soalan. Tapi tak apa. Kamu kalau nak dapatkan kopi soalan ni, kamu boleh tanya cikgu yang in charge MPDCA kamu di sekolah. Cikgu ada forward benda ni tadi dalam group. So dia boleh dia boleh bagilah. Okey. Raihana menyimpan RM100,000 di dalam simpanan tetap di Bank Harimau. Okey. Selepas N tahun, wang simpanannya menjadi 100,000 7/5N. Okey, cari bilangan tahun di mana wang simpanannya buat pertama kali melebihi 3 juta. Okey, yang ni sama je actually, solution dia macam yang tadi tu. Yang melebihi tadi kan. So cikgu cuma tunjuk saja pertama kali melebihi 3 juta. So, kamu boleh nampak perkataan melebihi. Kamu tak perlu pakai pun formula SN sebab apa? Ni dia dah bagi dah. Selepas N tahun, wang simpanannya menjadi yang ni. Dia dah bagi siap dah kat kita formula SN dia. 100,000, sebut kosong dia, okey. 7/5N. Okey, dia dah bagi dah. So tak perlulah kamu pening-pening nak fikir apa A dia, apa D dia. Bila dia dah bagi ni sebabnya memang betul-betul banyak bagi benefit kat kita. Okay, cari bilangan tahun di mana wang simpanannya pertama kali melebihi 3 juta. So you just masukkan SN melebihi 3 juta. Make sure kosong cukup, ada 6 kosong. So masukkan this formula 100,000 7/5 N tolak 1 lebih besar daripada 3 juta. Sama macam tadi, soalan nombor berapa yang ada ni? Soalan nombor yang tadi, nombor 6 tadi tu. Dia masih lagi melibatkan logs. Okay, kalau tadi ada siapa-siapa yang tak berapa nak faham. Okay, 7/5 N tolak 1. Kita akan potong apa? Kita akan bahagi 100,000 kiri dan kanan. Okay. 50, 50. Lebih besar daripada 30. Log kiri dan kanan juga. Cikgu tak tunjuk lah. Kau nak kena tunjuk. You should know lah. Cikgu tambah lah. Letak log asas 10. Kiri dan kanan. Macam tu. So kamu selesaikan. Kamu akan dapat N kamu lebih besar daripada 10.11. Tapi dia kata cari bilangan tahun di mana wang simpanannya buat pertama kali melebihi. Ada perkataan melebihi, simbol pun lebih. Apa nombor bulat yang terhampir dengan 10.11 yang lebih besar? Kamu nak ambil 10 ke ambil sebelah? Sebelah. Good. Okay, ramai yang jawab. An pun jawab juga. Yang tadi ada pelajar, rasa dengar suara pelajar perempuan tadi, Nazri pun jawab. Kita akan ambil sebelah. Sebab lebih. Kalau kurang, kamu ambil 10. Kalau lebih, kamu ambil sebelah. Yang tu kita kena faham. Sebab kadang-kadang kita ada buat kesilapan. Kita tengok 10.11 bila kita bundarkan kepada nombor bulat yang terdekat, kita mesti nak ambil 10. Tapi jaga-jaga. Bila simbol lebih besar, kita mesti ambil sebelah. Kalau kecil, kita ambil 10. Okey. Cikgu sebenarnya untuk soalan yang pendek-pendek semua cikgu dah discuss. Bila soalan panjang memang tak sempat nak discuss. Kalau kita discuss soalan panjang, cikgu rasa Cikgu. Ya. Bukan jawapan dia sepatutnya 12 kau. Sebab kan 10, N tolak 1. So 10/11 tu kena tambah 1. Rasanya cikgu dah tambah kot ni. Oh yeah. Sebab kalau log 10, 30 bahagi. Sorry, cikgu yang silap kat sini. Siapa perasan kesilapan cikgu?
Dia tak ada pun tolak satu. Cikgu yang pandai-pandai tambah. Oh. Kan? Okay, thank you. Sebab alert cikgu dengan benda tu. Kalau tidak, cikgu pun tak aware dengan mistake tu. Sebab dalam cikgu punya solution, yang cikgu kira tadi, ni cikgu dah kira betul punya. Okay. And the end. Okay. So cikgu pun akan continue untuk soalan yang panjang. Okay. Sebab nanti takut kita pergi sebelah pun tak habis. Kamu pun mungkin ada yang tengah duduk tak sabar-sabar nak pergi tengok Maharaja Lawak Mega malam ni. Okay. Alright. Cikgu cuma nak tunjuk soalan ni saja. Soalan nombor 2. Siapa yang sempat screenshot soalan ataupun memang ada kopi di tangan soalan ni, cikgu cuma nak highlight. Sudah 194. Saya kata tulisan cikgu jadi besar. Okay. Yang ni. Pada setiap tahun, harga sebuah rumah bertambah, pergi guna pemadam. Bertambah sebanyak 10% daripada harga pada tahun sebelumnya. Okey, jadi bila kamu tengok ayat ni, lepas tu ada pula dalam sebutan N, cari harga rumah untuk tahun ke-10. Maksudnya soalan ni definitely soalan janjang. Janjang apa? Nampak percentage kan? Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Nampak percentage selalunya janjang geometri. Mestilah. Bukan selalunya dah, memang mesti. Okey, so A kita berapa? Pada mulanya harga rumah tu 70,000. So A kita 70,000. So bila janjang geometri mesti ada R. Okey, nampak tak 10% ni? So 100 tambah 10. Jangan lupa bahagi 100 balik. 1/1. Betul tak? Check calculator. 100 plus 10 divide by 100. Kita dapatlah 1.1. Jangan ambil 10. 10 ni sebagai R dia dan jangan pula ambil 0.1 sebagai R dia. Dia mesti 1.1. Kalau berkurang macam mana? Kalaulah contoh, okay, ni just catatan je kamu ambil. Catatan. Ni tak ada kena-mengena dengan soalan lah. Ni sekadar catatan sebelum cikgu lupa dan kamu pun mungkin tertanya-tanya lepas tu tak tahu nak figure out. Kalau berkurang, origin dia contohnya kalau berkurang 10%. Origin dia 100, kamu tolak dengan 10. Jadi kamu perbalik dengan 100. So kamu akan dapat 0.9 macam tu. Boleh? Boleh ke? Boleh. Leleng okey? Alright. So sebelum cikgu tamatkan sesi pada malam ni, okay, Hazimah okey. Wah, Ifah pun okey. Hazimah daripada sekolah mana Hazimah? Oh, SMK Sungai Aceh. Ifah tadi? Oh, Aisyah pun okey. Awal-awal tadi tak sempat nak berkenalan daripada sekolah mana. Okey. Oh, SMK Kangkar Pulai. Oh, Kangkar Pulai ni bukan dekat Johor ke? Okey. And Nur Syafira pun okey. Alright. Melissa SMK MR. MR where? MR apa? Mutiara Rini. Mutiara Rini ke? Betul ke? If I'm not mistaken, betul lah. Oh, Amasya Perempuan pun ada. Okey. Cikgu nak screenshot formula boleh? Oh, yang tadi cikgu tunjuk tu. Boleh. This one ke? Ke nak yang tadi cikgu tulis tangan tu? Oh, yang cikgu tulis tadi. Okey. Start cikgu pergi ke page tu. Okay. Mungkin ada tadi yang tak sempat nak salin juga. Tak ada cikgu tulis yang yang ni. Okay. Tak cikgu ambil dia saja. Nampak tak? Kita kena macam mana? Kecil sangat ke? Nanti kamu zoom sajalah nak. Okay. Cikgu, nak tengok soalan nombor 5, nak screenshot? Boleh start lah. Sempat screenshot ke yang ni? Aritmetik dan geometri? Okay, welcome. Okay, soalan nombor 5.
Soalan nombor 5, okey. Alright. Okay. Thank you, cikgu. You're welcome. Okay. Ada apa-apa nak tanya cikgu tak soalan sebelum kita tamatkan? So hopefully di pihak cikgu, cikgu harap you all dapat something. Okay. Dapat sesuatu pada malam ni. Bagi yang dah tahu mungkin boleh refresh balik. Bagi yang tak tahu, cikgu harap kamu dapat sesuatu yang baru. Okay. Sebagai persediaan untuk kamu menghadapi what we call peperiksaan nanti. Okay. Ada apa-apa soalan? Jangan malu, jangan segan. So nanti kalau nak study, tak study tajuk janjang lah. Study sikit-sikit je. Okay. Alright, so seem that semua orang macam tak ada soalan sebab tak ada yang bertanya, tak ada yang tanya soalan kat cikgu. Okay, so di pihak cikgu, thank you very much. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang join pada malam ni. Okay, dan cikgu harap you all dapat something lah. Okay, so all the best untuk your exam nanti dan untuk your SPM of course. Okay, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Thank you, cikgu. Okay. Cikgu sangat. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Halalkan ilmu kami cikgu. Mesti. Semoga berjaya. Amin. Okay. Okay, so saya boleh stop record now?